Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, untuk sama-sama kita melihat panduan Al-Quran dan sunnah bagaimana ayah menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk kita iaitu Anakku Ingin Bebas. Kita ingin mengambil pelajaran daripada surah Al-Mulk dan kita bersama dengan dua orang tokoh pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Ahlan wa sahlan ya. Alhamdulillah. Dan juga kepada qari kita pada hari ini Ustaz Amir Rahman Abbas. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kita berdua, bertiga pada hari ini insya-Allah akan membincangkan kepada tajuk kita Anakku Ingin Bebas. Kita ingin melihat kepada ayat surah Al-Mulk ayat 18 hingga 20. Namun sebelum itu kita ingin saksikan video paparan. Saya pernah melihat sebuah keluarga di mana dia mendidik anak-anak dia dengan didikan agama. Saya rasa macam tersentuh dengan dengan cara didikan itu, di mana anak-anak dia begitu fasih membaca Al-Quran dengan lancar dan sebagainya, dan bersolat. Semasa tu di UK tu sebenarnya. Jadi saya pun terdetik di hati, insya-Allah satu hari nanti kalau saya berumah tangga, ada anak, saya nak bentuk macam tu. Selepas saya berumah tangga, Alhamdulillah, sebelum dapat anak tu, saya bercakap dengan isteri saya, kenapa tidak kita pergi program keibubapaan? Sebab apa? Kalau kita tengok sekarang, mak ayah mendidik anak, dia tidak ada ilmu. Dia mendidik anak berdasarkan apa yang dilihat mak ayah dia dulu didik dia. Bila saya pergi program keibubapaan itu, satu yang amat menarik, kebanyakan ibu bapa sekarang ni bukan mendidik anak. Dia kata kebanyakan ibu bapa menternak anak. Saya pun tersentap hati saya. Wow, hebat ni, kan? Sebab dia kata kebanyakan ibu bapa, dia tak kisah pun anak dia keluar, janji balik malam. Seolah-olah macam menternak lah, sama ada menternak binatang, keluar pagi, balik. Macam tu saja, tanpa nak melihat sama ada anak itu solat dan sebagainya. Buat apa semua dia tak kisah, asalkan balik. Saya sentiasa ingatkan supaya penggunaan gadget ni kena ada masa. Dia tak boleh all the time. Kalau nak main game boleh, kan? Tetapi jangan terlalu leka sehinggakan solat pun lewat waktu. Itu semua saya tak boleh terima. Saya akan hukum diorang sekiranya kalau saya dapati dia semayang lewat. So saya akan rampas handphone itu. Saya pernah buat. Jadi itu bentuk hukuman supaya dia orang tahu bahawa apa yang dia pegang tu, dia mesti ada limit. Dia tak boleh nak over limit. Dia mesti ada limit. Bagi saya, nilai agama tu kalau kita berjaya terapkan dalam anak-anak, insya-Allah dia akan menjadi sebagai satu benteng utama untuk dia keluar. Sebab apa? Di luar sana cabaran dia sangat hebat. Jadi apa yang menjadi kekuatan dalaman dia adalah dengan agama saja. Kalau dia sentiasa berinteraksi dengan Quran dan sebagainya, itu saja yang akan bagi dia punya kekuatan. Satu yang bagus, mereka ni semua di satu sekolah yang sama dengan mak dia. Jadi pemantauan mak tu ada sentiasa di situ. Saya bercakap dengan anak-anak, kalau apa jua nak keluar rumah, kena minta izin. Okey. Lepas tu selalunya kita akan tahu siapa kawan dia. Kan? Dia bebas nak jumpa kawan-kawan dia dan sebagainya. Kalau kita sekat nanti, takut dia memberontak dan sebagainya. Kita tak nak jadi macam tu. Kepada ayah-ayah di luar sana, saya bukanlah kata ayah yang terbaik. Tetapi apa yang saya boleh sampaikan adalah, pertama sekali, didikan agama itu adalah sangat-sangat penting. Dengan adanya kekuatan agama, kekuatan dalaman, apabila anak-anak kita keluar nanti, dia akan dapat dilindungi.
Gitulah perkongsian daripada Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof yang bekerja bertugas di salah satu syarikat JLC yang mempunyai 5 orang anak, berkongsi bagaimanakah menguruskan perkahwinan ya, sebelum berkahwin dan selepas berkahwin, dan bersama dengan anak dengan peraturan, dengan panduan sedikit yang kita ingin terus sama-sama lihat pada surah Al-Mulk ayat 18 hingga 20 untuk sama-sama kita memaknai bagaimanakah panduan daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketika memimpin anak ini, ketika mendidik anak ini, ianya adalah dengan panduan yang jelas dan tepat berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Kita baca dipimpin oleh Ustaz Amir Rahman Abbas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah daripada ayat 18 hingga 20 surah Al-Mulk. Maksudnya, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya dan telah dibinasakan. Betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan menguncupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang dapat membela-Mu selain Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu berada dalam keadaan tertipu. Inilah 3 ayat daripada surah Al-Mulk untuk kita sama-sama lihat spesifiknya pada ayat yang ke-19 bila ada perkataan Allah suruh perhatikan burung, mengembangkan, menguncupkan sayap. Terus saya ingin bersama dengan Fadil Ustaz Said Abdul Kadir untuk Ustaz, kalau boleh ceritakan sikit ayat ini kalau ayah baca, ya, apakah pelajaran untuk seorang ayah, untuk mungkin ayah ambil ini juga untuk mendidik, memimpin anak masuk ke syurga. Silakan Ustaz. Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tuan Fazrul dan juga Ustaz Amir serta semualah yang bersama-sama kita dalam majlis ayah ni, alhamdulillah. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Amir tadi, bila saya dengar dan kita semua dengar, ialah yang pertamanya dari segi suara tu kita tak payah bincang lah kan, walaupun pakai apa benda ni, face shield pun tidak menghilangkan dia punya kehebatannya. Cumanya saya teringat dulu waktu mula-mula belajar ayat ni, kita jadi antara yang cabaran dalam kelas bila kita belajar Quran dengan ustaz tu adalah perkataan wa yaqbid. Kan dia ada huruf dot mati, lepas tu huruf nun kan. Nun mati tu dia macam mana nak sebut dia kan. Itu jadi macam cabaran betul. Tapi waktu tu kita hanya melihat dari sudut cara sebutan sahaja kan, cara nak melafazkan. Tapi waktu tu mungkin kita tak nampak dia punya pengajaran, ibrah yang kita patut ambil daripada ayat ini. Jadi ayat ini dia bukan hanya semata-mata perlu dilihat kepada cara menyebutnya, yang memang masya-Allah lah, sampai ustaz saya sebut, dia kata orang yang terpilih saja yang boleh yang boleh baca dengan betul, dengan boleh tepat betul-betul kan, sebab huruf dad dia bukan qalqalah kan. Ya. Jadi
dia tak ada qalqalah kat situ kan. Sekali tiba-tiba ada pula huruf nun kan. Dia jadi begitu. Rasa-rasa gini dah satu perkataan dalam Quran yang ada macam ni kan. Jadi okey. Tapi perkataan yang begitu tu rupanya makna dia cukup mendalam. Kan? Dia dua perkataan kat situ. Perkataan sebelumnya adalah safat, kemudiannya wayakbid. Safat dengan erti kata burung yang mengembangkan sayap dia. Kan? Dia melepaskan sayap dia. Dia buka sayap dia. Safat. Kemudiannya wayakbid, dia menutup pula ataupun dia menguncupkan sayap dia semula kan. Ditutup semula sayap dia. Itu maksud ayat ni secara umumnya lah kan. Cumanya bagi seorang ayah, macam mana agaknya dia bila tengok ayat ini, kata aku pun kena ambil pengajaran lah. Sebab Allah SWT gunakan perkataan awalam yarau. Tidakkah mereka melihat? Dan bila Allah Ta'ala sebutkan begitu, bermakna memang sepatutnya kena tengok. Bukannya macam sekadar menempelak je, kemudiannya tak payah buat apa kan. Kita sebagai orang yang beriman, kita kena ambil pengajaran daripada ayat ini. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok kepada burung. Burung pun Allah Ta'ala suruh tengok. Tengok burung macam mana dia terbang bebas di angkasa. Dan dalam konteks ayat ini, betul burung itu ada kemampuan yang Allah Ta'ala kurniakan. Dia boleh buka sayap dia luas-luas dan dia boleh tutup semula. Dan memang betul lah, bila nak terbang memang kena begitulah. Kan konsep dia. Terbang dia memerlukan kepada usaha. Dan dia bukan hanya semata-mata membiarkan sahaja. Betul. Jadi ayat ini kalau kita tengok, dia memerlukan kepada usaha. Maka usaha, kalau kita sebagai seorang ayah dengan anak, maka anak kita perlu mendidik dia supaya dia boleh berusaha sebelum dia terbang bebas. Burung mula-mula bila dia nak terbang pun dia jatuh-jatuh juga. Kan, dia jatuh dulu, cuba lagi terbang, jatuh lagi, cuba lagi terbang. Kan sampailah sayap dia betul-betul kuat, sampai dia boleh buka tutup dan sampailah dia boleh terbang tinggi. Kemudiannya pula menariknya ayat yang Allah SWT sebutkan di sini safat, Allah Taala gunakan isim, kata nama. Wa yaqbid, kata fi'il, kata perbuatan. Kan? Dia dua cara yang berbeza Allah Taala ungkapkan tentang burung itu. Rupanya safat, dia buka itu dengan arti kata memang sifat dia buka tu memang naturally. Macam kan? Terbang tu lah memang begitu. Memang terbang tu memang begitu. Dia memang naturally begitu. Tapi bila nak tutup tu dia memerlukan kepada perbuatan. Dia berusaha untuk tutup. Dia buka, kemudian dia berusaha untuk tutup balik. Sebenarnya buka tu rupanya buka dia lebih senang, lebih bebas lagi. Dan manusia pun begitu juga. Kan manusia pun dia bila dia lebih suka untuk bebas daripada buat sesuatu yang mengongkong dia, menutup dia dan sebagainya. Kan? Dan ayat yang berikutnya tu yang lebih pentingnya, ma yumsikuhunna illa rahman. Tak ada yang menahan mereka tu, burung-burung itu, kecuali Allah, yang sifat Allah Ta'ala di sini yang Allah Ta'ala gunakan adalah Ar-Rahman. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan ma yumsikuhunna illallah, kan? Ataupun ma yumsikuhunna illa macam-macam nama Allah Ta'ala yang lain lah, kan? Tapi illa Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala jadikan burung itu begitu. Kita sebagai seorang ayah, bila kita nak lepaskan anak tu bebas, yang pertama kita sebut tadi, mereka perlu ada usaha. Kita perlu didik mereka untuk berusaha. Dan lepaskan mereka pun, kita kena ingat bahawa yang menjaga mereka yang sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala Ar-Rahman. Allah yang menjaga mereka. Kita ni kan Ustaz, kalau kita nak tengok anak kita pun, berapa lama sangat kita boleh tengok. Kita bukan boleh nak letak kepada dia orang tu macam tracker. Tracker. So ke mana dia pergi pun kita akan tahu. Dia masuk bilik air pun kita tahu. Dia keluar, dia semua kita tahu. Hatta kalau tracker sekalipun kita tak nampak perbuatan dia. Kita tak ada satellite yang kita boleh tengok anak kita 24/7. Hatta kalau ada sekalipun kita tak ada masa untuk tengok. Kan, 24 jam. Kita pun banyak kerja ya. Kita pun ada kerja. Takkanlah kita nak tengok je dia kan manjang. Tengok dia je. Anak 8 lagi power. Kalau anak 8 lagi. Ya Allah. Mata kita 2 je. Kan? Jadi memang tak mungkin. Kita tak mungkin untuk dapat tengok anak kita sepanjang masa. Maka kita memang ada kebebasan yang kita perlu berikan kepada mereka dengan batasan yang tertentu dan juga dengan bertawakal kepada Allah. Ayat pasal burung banyak cerita pasal tawakal kan. Hadis Nabi SAW pun bila cerita pasal burung pun Nabi SAW sebutkan tawakal, Nabi SAW kaitkan dengan burung.
burung yang keluar pada waktu pagi Berusaha dan berusaha balik dalam keadaan kejang. Kenyang. Kan? Jadi itulah dia tawakal kan, yang sebenarnya tawakal perlukan kepada usaha. Dalam masa yang sama percaya yang Allah Taala akan bagi rezeki itu. Ada rezeki yang Allah Taala dah sediakan. Saya tengok kadang-kadang burung bila dekat balkoni rumah kita, burung datang, lepas tu dia duduk kat balkoni tu, lepas tu dia patuk tu kan. Kita tengok tu ada makanan. kita nampak macam lantai tu bersih aja kan. Tapi dia boleh pula patuk kat situ, dia balik kenyang. Maknanya Allah Ta'ala berikan rezeki kepada dia sebenarnya. Masya-Allah. Jadi itu adalah pelajaran daripada ayat yang ke-19 sebentar tadi, ya. Satu berkaitan dengan sebelum burung itu nak pergi terbang tu dia kena berusaha, ya, dan kemudian bila dia terbang tu yang banyaknya dia mengepaklah Ustaz, ya. Yang menguncupnya sekali-sekala jelah, ya. Itu maksudnya pelajaran untuk ayah melihat kepada anak yang akan terbang, ya, perlu dibekalkan dengan ilmu untuk berusaha, ya, dan boleh bebas, tetapi dalam masa yang sama juga adalah juga apa Ustaz, bebasnya macam mana dia nak kaitkan dengan burung tu, bagi ayah nak buat apa tu sebenarnya? Ayah dengan bukan ayah dengan burung. Ayah nak kaitkan dengan burung tu, bagaimana burung itu boleh terbang bebas. Anak kita juga insya-Allah mudah-mudahan boleh terbang tinggi. Dan boleh makin hebat itu memang dengan kebebasan, bukan dengan kongkongan. Dalam masa yang sama tidak boleh pula kalau kita dibiarkan terbuka sahaja sayapnya, nanti dia akan jatuh juga kan. Burung tak boleh biar macam tu je, dia akan kena tutup juga, buka balik baru dia boleh terbang tinggi. Baik, jadi itulah, ya, panduan untuk ayah memimpin bagi sebuah keluarga mengambil pelajaran, ya. Kalau di awal itu yarau, tapi di hujung itu Allah menyatakan innahu bikulli syai'in basir. Ada perbezaan, yarau pun mereka melihat Ustaz, ya, tapi basir itu boleh jelaskan tak di bahagian hujung itu agar dapat diambil panduan oleh ayah-ayah macam saya yang menonton sekarang ini. Allah suruh kita tengok, tapi di hujung itu basir pula itu. Betul. Silakan. Kan ayat itu disebutkan innahu bikulli syai'in basir. Allah Taala itu yang dengan setiap perkara Allah Taala ini basir. Basir dengan erti kata kalau kita terjemah bahasa Melayu dia Maha melihat juga, lihat juga kan, dalam bahasa Melayu kita melihat juga. Tapi ada beza antara ra'a ataupun ra'au tadi tu, yarau maknanya mereka melihat, kan, dengan basir ataupun dalam ayat yang lain biasa saja Allah Taala gunakan perkataan yubsirun dan sebagainya. Perkataan basir, melihat itu dengan bukan hanya dengan mata fizikal kita yang biasa nampak. Dia bukan hanya nampak. Kan kalau kita boleh terjemah mudah juga, kalau awalam yarau ni tidakkah mereka nampak? Nampak ni mata biasa pun kita nampak juga kan. Sekarang ni saya nampak lampu, saya nampak kamera dan sebagainya. Tapi saya tidak memerhatikan. Kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha memerhati, sebab biasa terjemah begitu kan. Allah Taala Maha memerhatikan kepada semua perkara. Dan ini yang kita sebut tadi tentang kalau ada CCTV, ada kamera, boleh tengok anak kita pun, tapi kita tak boleh juga nak basir kepada anak kita 24 jam, memang tak mungkin. Kita mungkin boleh nampak dekat ujung mata kita, dia bermain, dia bercakap, dia buat kerja rumah, kita boleh nampak. Tapi nak perhatikan betul-betul, akhirnya kita tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang boleh merhatikan semua perkara. Ya, alhamdulillah, itu adalah panduan yang amat indah sebenarnya daripada ayat yang ke-19, dan mungkin saya nak mengambil kesempatan bertanya juga kepada Ustaz Amir Rahman, ya. Ustaz ada 700 anak di Smart Labu kan. Jadi ramai tu kalau katakan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ustaz nak menjaga kepada anak-anak ini, pasal ia telah diamanahkan oleh ayah-ayah yang 700 ayah lah, ya, kepada ustaz. Jadi macam mana ustaz melihat anak-anak pengalaman lah, anak-anak pelajar 700 tu kan sekarang berada dekat Smart Labu itu, ya, kalau ikutkan pelajaran sebentar tadi, ada yang bebas dan ada yang menguncup tadi itu. Tapi macam mana Ustaz melihat cabaran ataupun pengalaman bersama 700 pelajar pada setiap tahun itu? Ya, terima kasih Ustaz Fazrul dan bagi Ustaz Said. Kalau kita lihat pelajar ni disebab dia dalam rangka umur antara belum balik dan baru balik. Jadi dia sebenarnya sangat perlukan kepada pemerhatian. Ya? Sangat perlukan kepada bimbingan yang sangat berterusan.
ya, bukannya dilepaskan. Tapi kita mengakui kita tak mampu. Tak mampu. Ya. Kalau Ustaz 7 orang anak, bukan 7, 3 orang anak pun kadang-kadang kita dah pening di rumah kan, betul. dengan macam-macam ni. Apatah lagi sebagai guru dan ataupun mana-mana organisasi dengan ramai pelajar. Tapi saya ingat memang di dalam ramai-ramai pelajar tu ada yang jenis kepaknya mengembang aja. Tak nak kuncup Tak nak kuncup-kuncup. Ya. Tapi ada juga pelajar yang suka menguncup. Maknanya dia tahu ada tempat-tempat dia perlu mengawal diri dia. Jadi kita kena sebagai guru kita kena gunakan pelajar ni sebagai yang pertama untuk jadi pembimbing lah. Pembimbing. Maknanya itu sebab kita ada di mana-mana pun ada, sekolah ada kita panggil pengawas ataupun badan dakwah dan sebagainya. Jadi orang-orang ni kita berikan sedikit kita kata tasjid peringatan yang kuat untuk dia bawa kawan-kawan dia yang sebab yang ramai tu yang mengembang Ustaz. Memang yang ramai tu yang itu sebab tu maksud apa? Dia nak bebas. Dia nak bebas. Dia tak nak ikut contoh macam kita kata solat berjemaah ya. Sepatutnya dia dah maklum dah time sekian-sekian kita turun tapi mereka nak bebas ya. Jadi perkara itu perlu diberi kita kata peringatan supaya dia tidak bebas selama-lamanya dan selalu bebas ya. Dan kalau dibiarkan dalam tempoh saya ingat kalau kita biar dalam seminggu 2 minggu je dia makin susah nak menguncup. Dia perlu istimrar, kena selalu ingat, insya-Allah benda tu saya ingat akan berlaku juga yang tak baik tu tapi sangat kecil daripada kita tak nak yang ramai tu rosak gitu. Jadi bila Ustaz minta pelajar-pelajar yang ada yang boleh menguncup pada masanya itu, maksudnya berdisiplin lah tu ya. Mengingatkan kepada rakan pelajar dia masa yang nak bebas ni dia tak suka kena tegur kan. Jadi bila ada pengawas badar ke yang tegur dia, macam mana respon mereka dan macam mana pula ustaz sebagai pemantau 700 orang ni kan memang tak boleh pantau basir sajalah kulli syai'in basir, tapi apa mekanisme ya pasal ini adalah panduan penting bagi sekolah-sekolah ya yang ada 300 orang, 30 orang pun mencabar kan. Apatah lagi kalau 300, 700 seperti Smart Labu itu. Macam mana nak pastikan bahawa ialah di kalangan mereka itu sendiri tidaklah bertelingkah ya ataupun konflik disebabkan ustaz dah amanahkan saya jadi pengawas untuk menegur kan, tapi kau siapa kan, biasalah tu satu umur kan. Jadi macam mana ustaz uruskan perkara tersebut? Itu senario yang saya kira memang biasalah sebab kita masa zaman saya sekolah dulu pun berlaku. Jadi orang-orang yang begini kadang digelar dengan baruah, digelar dengan macam-macam lah gelaran yang kadang-kala jika tidak terkawal, golongan-golongan ini akhirnya mereka akan rasa lemah semangat dan mereka akan fed up dan mereka juga akhirnya akan mengikut jejak. Jadi sebagai seorang guru saya rasa situ yang kita kena main peranan ya. Kita kena beri ingatan kepada semua. Kita kena selalu dalam kaedah mengajar ni ada memujuk dan merayu dan sebagainya. Kita kena ingatkan bahawa orang-orang yang ini adalah orang yang dipilih untuk membimbing kita. Jadi saya kira benda tu akan berlaku tapi dia punya kejadian itu tidak begitu besar. Berbanding kalau kita lepaskan, mereka akan memang bergaduh. Dan sehingga kadang ada pernah berlakulah mereka sampai tak bertegur, sampai malam-malam nak panggil, nak tumbuk. Jadi itu satu saya ingat budaya yang sangat tak sihat yang ada mana-mana sekolah dan kadang-kadang sekolah tahfiz, sekolah agama ni lebih sikit dia punya yang masalah itu. Jadi mungkin ada pendekatan yang saya kira mungkin kita perlu berfikir bersamalah bagaimana golongan golongan sekolah-sekolah agama dan tahfiz ni mereka kena sedar bahawa peranan mereka itu besar di hadapan. Jadi mereka tidak boleh bersikap begitu dan dibawa sehingga ke besar. Jadi itu membahayakan untuk masa yang kemudian. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Amir Rahman ya berkongsi pengalaman sebagai seorang ustaz pendidik ya di sebuah sekolah ya, sekolah agama, ada ramai pelajar tetapi masih lagi kita bercakap bahawa semua pelajar ini adalah anak-anak kan yang masih dalam proses untuk nak dia rasa macam dia dah boleh I believe I can fly kan, tapi rupa-rupanya kalau dia hanya boleh mengembangkan sahaja, tidak menguncupkan, rupanya itulah saat kejatuhan bagi seekor burung. Ya, seekor burung tu kalau dah tak boleh menguncup je, kapal terbang kalau dah tak boleh menguncup saja memang bersedia je lah untuk melanggar kapal terbang lain ke ataupun melanggar kepada burung-burung di angkasa sana sehingga kan boleh
tersadai dan juga hancur di tengah perjalanan. Jadi ini bercakap tadi tentang untuk mendisiplinkan, untuk memberi kebebasan, tapi dalam masa yang sama ada ibu ayah ustaznya, ada yang pasal dia rasa dulu dia kena kuncup kan, dia selalu kena disiplin dengan tali pinggang ke apa ke, jadi dia rasa macam dia nak ikut mak ayah dia, itu sebabnya dia jadi orang. Itu satu pendapat. Ada yang kata bahawa tak nak dah, cukup lah, bagilah kebebasan, ya, biar anak ini berfikir sendiri, ya. Istilah-istilah itu yang banyak muncul, mungkin ya, kadang-kadang muncul itu kerana penuh dengan ilmu, tetapi ada juga yang sebenarnya tak berapa nak ada asas di dalam ilmu keibubawaan dan juga dalam Quran dan juga sunnah. Jadi persoalan-persoalan ini kita akan bincangkan sebentar lagi, tapi kita berehat dahulu. Kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk tajuk kita Anakku Ingin Bebas. Satu tajuk yang penting untuk kita memahami tentang developmental psychology, psikologi perubahan dalam diri anak, kerana kita juga adalah seorang anak yang berubah dari satu tahap kepada satu tahap yang lain, dan dalam masa yang sama kita perlu memahami ilmu bagaimana untuk memberi kebebasan, dalam masa yang sama perlu juga memantau ataupun mengehadkan kepada kehidupan anak agar ketika ia terbang nanti, terbangnya itu seperti seekor burung yang berjaya, ya, melintas, meneruskan kehidupan, kerana ada masa dia mengembangkan sayapnya, tetapi ada masa perlu dikuncupkan, perlu mengikut kepada etika disiplin yang tertentu. Jadi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri pada hari ini dan juga Ustaz Amir Rahman. Ustaz, saya mungkin nak teruskanlah perbincangan kita tadi, bercakap tentang ada ayah yang kata saya ni dibesarkan dengan keadaan tali pinggang, rotan, kerengga dekat pokok cempedak ke pokok rambutan. Jadi dia kata dia nak guna cara yang sama. Ya, maksudnya memang setiap apa yang anak buat perlu dipantau, perlu minta izin, perlu dan salah pum terus kena. Ya, tapi ada yang kata pasal dia dah rasa itu cara tak berkesan. Zaman sekarang ni zaman kebebasan, katanya. Jadi dia bagi semuanya bebas, fikir sendiri. Pasal takkanlah saya dah hantar sekolah agama Smart Labu contohnya kan, takkan tak boleh fikir. Jadi kalau boleh Ustaz huraikan di sini mana satu pendekatan yang sesuai sebenarnya, sila. Bismillah, alhamdulillah. Kalau kita boleh jawab, dua-dua bukan kan? Dua-dua bukan, ya. So kalau secara detailnya, betul, kita nampak kan, saya pernah jumpa ada seorang anak muda yang rebel sangat-sangat kan. Bila kita duduk dengan dia berbual sembang-sembang kan, baru dia ceritakan tentang bagaimana dia ditekan sangat-sangat oleh si ayah, sampai ayah tak boleh bagi dia langsung sikit kebebasan pun tak boleh. Dia nak pergi rumah cikgu pun tak boleh kan. Hatta kalau dia nak pergi rumah cikgu tu, habis diselongkar beg dia apa semua. Pernah sekali tu dia didenda, dihukum hanya semata-mata kerana dalam beg dia ada gunting. Ada gunting. Waktu tu sekolah menengah, bukan sekolah rendah, bukan budak darjah 1 kan. Betul. Ada gunting. Dia kata, kau nak buat apa dengan gunting ni? Apa kena marah, kena maki apa semua. Rupanya dia gunting tu sebab ada projek sekolah nak kena bawa, nak pergi rumah cikgu kan. Saya pergi rumah dia. Saya nak ambil dia pergi ke satu program. Dia cakap, Ustaz, tunggu sekejap boleh tak?
Ya, dalam 15 minit lagi, 20 minit baru ustaz datang ambil saya. Saya pun tunggu lepas 15 minit, 20 minit saya pun datang sampai depan rumah dia, saya ambil dia masuk kereta, saya pun tanya, kenapa tunggu 15 minit, 20 minit, lambat siap ke? Dia kata, tak ustaz, saya dah siap daripada tadi, cuma saya tunggu ayah keluar dulu. Saya kata, kenapa? Ayah tak boleh tengok kalau saya pergi dengan ustaz. Anak berik lelaki ni bukan perempuan. Dia lelaki. Dia kata, naik kereta dengan ustaz pun tak boleh. Dia kata, tak boleh ustaz, tak boleh. Ayah saya pantang ustaz. Kata, naik kereta dengan ustaz pun tak boleh. Kata, bayangkan macam mana kan. Maknanya memang terlalu mengongkong. Akhirnya dia menjadi seorang anak muda yang sangat rebellious. Memang semua nak bangkang, semua nak bantah dan sebagainya. Memang itu berlaku. Dan banyak juga yang kita tengok yang sebaliknya tadilah. Yang bebas pula kan. Yang memang ayah bagi, buatlah apa pun kau nak buat. Macam tadi yang disebutkan tadi apa tu? Menternak anak kan. Yang pentingnya kau balik malam, kau balik, itu je kan. Jadi kau keluar pagi, kau balik malam, itu je yang penting. Kau makan cukup, kau sihat dah, itu je. Ini pun banyak juga dalam masyarakat kita dan akhirnya jadi rosak dan sebagainya. Rupanya memanglah kalau kita tengok ayat yang tadi ni, Allah SWT sebutkan tentang burung, rupanya memang sangat memberi kesan kepada kita. Maknanya kedua-duanya mesti ada. Betul. Ada kebebasan dalam masa yang sama, bukan hanya mengembangkan sayap tapi kena juga ada menguncup tu. Dan mungkin kita perlu perhatikan daripada pelbagai sudut. Akhirnya last sekali balik pada agama. Cara Nabi SAW mendidik, cara Nabi mengajar kita untuk mendidik, apa yang perlu dididik, bagaimana untuk mendidik. Dalam Islam kita diajar untuk tidak membantai, membelasah anak-anak. Tapi dalam masa yang sama ada juga hukuman rotan terhadap anak. Cantik sangat. Sebab ada sekarang ni teori-teori yang diketengahkan oleh masyarakat barat yang mengatakan langsung tak boleh sentuh anak. Kan, sentuh sikit pun tak boleh. Bukan kata rotan, pukul sikit pun tak boleh, langsung tak boleh. Kalau rotan memang jadi satu perkara yang sangat besar. Kan, di negara-negara barat ada dipanggil sebagai akta protection, penjagaan anak-anak, kan. Jadi dipanggil Children Protection Act. Yang itu memang ada dekat negeri-negeri barat. Sampai tak boleh langsung sentuh anak tu. Tapi dalam masa yang sama, ada masyarakat yang terlampau pula kan, membantai anak ikut suka saja. Islam ada di tengah antara dua tu. Maknanya boleh kita pukul, tapi pukul bukan dengan tujuan untuk membelasah anak, mendera dan sebagainya. Subhanallah, ada seorang kawan saya jadi guru. Mungkin ustaz boleh cuba cara ni. Tapi kawan saya ni dia bapak yang datang jumpa, kan, dia cakap macam ni, ustaz, saya amanahkan anak saya pada ustaz, tapi ni rotan, dia bagi rotan siap-siap macam orang dulu jugalah, tapi lain sikit dia bagi rotan, ustaz nak rotan anak saya, kalau anak saya buat salah silakan, tapi ada dia, sebelum ustaz rotan anak saya, ustaz mesti janji satu perkara, ustaz kena selawat dulu 3 kali, dia kata. Dan ustaz kena make sure anak saya pun lepas tu selawat 3 kali dulu. Lepas tu ustaz nak rotan dah. Rupa-rupanya dia ajar supaya pause dulu. Kan? Jangan pukul dengan marah. Kita kalau ustaz, anak burik kalau tengah masalah tu memang geram sungguh lah. Memang kita geram. Takut kita pukul dia tu dengan emosi. Islam tak ajar kita untuk bertindak dengan emosi, kan. Kita kena pause dulu, tenang dulu, fikir dulu. Dan kemudiannya anak tu pun bila dia dipukul dalam keadaan begitu, dalam keadaan emosi saja yang dia dapat. Ya, dia tak dapat pendidikan. Tapi bila berselawat dulu, dia pun sedar yang aku kena pukul sebab aku buat salah. Guru aku pukul aku bukan sebab dia benci dekat aku, tapi sebab dia nak mendidik aku. Jadi akhirnya dia jadi cantik kat situ. Kan, boleh dilepaskan, ada sedikit ni. Dan saya ada lain sikit lah selain daripada kita memang minat dengar Quran, hadis Nabi SAW, lagu-lagu nasyid dan sebagainya. Tapi ada satu lagu yang saya suka. Lagu Cat Steven, tajuk dia Father and Son. Oh ya, amat. Kan? Lagu tu lagu yang sangat-sangat popular. Lagu yang sangat meletup sebenarnya waktu zaman Cat Steven sedang di kemuncaknya, kan. Waktu tu lagu tu Father and Son. Dan lagu itu beliau tulis sendiri. Kemudiannya bila beliau dah masuk Islam, kembali kepada Islam, dan kemudiannya beliau menyanyi lagu dakwah, beliau nyanyi lagi sekali lagu tersebut, menunjukkan bahawasanya lirik dia okey lagi, kan, masih okey. Dan lirik Father and Son ni membicarakan tentang bagaimana seorang ayah yang dia nak melepaskan anak dia, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi rasa adanya sesuatu ikatan yang perlu diikat anak tu. Dan tapi dalam masa yang sama anak tu pula punya perasaan, kan. Lagu tu dia ada
dua, seolah-olah macam dua orang yang bercakap, walaupun Yusuf Islam beliau seorang yang menyanyikan lagu tu. Tapi daripada sisi si anak pula, beliau kata, anak tu pula rasa macam mana, anak tu kata, how can I try to explain, macam mana untuk aku nak menerangkan, sebab when I do he turns away again, bila aku nak explain je bapak aku paling ke lain Paling. kan. Kemudiannya dia kata, it's always been the same old story kan, sama je lah, daripada dulu sama je, aku nak explain pun tak boleh, aku nak explain tak boleh. From the moment I could talk, daripada mula saat aku boleh bercakap, I was ordered to listen. Aku hanya diperintahkan untuk mendengar. Nah, aku dah boleh bercakap, tapi aku hanya kena dengar je lah. Anak kita ni rupanya, salah satu perkara yang kita perlu galakkan untuk mereka adalah mereka perlu bercakap. Dan kita perlu mendengar. Bukan hanya Kita bercakap. kita je bercakap. Ya. Kita juga perlu mendengar. Jadi good listener. Waktu tu maka kebebasan yang mereka dapat, kita boleh bimbing. Yang Ustaz sebut tadi, kita perlu bimbing anak-anak, lagi-lagi anak remaja ni kan. Kita perlu bimbing, tapi bimbing itu adalah dengan mendengar. Sebab kalau kita tak dengar, kita nak bimbing, dia akan bimbing jadi apa? turn off lah. Kita cakap, lah bapak tak bebel nak beletih je lah kat aku. Bapak bukan faham pun. Yang Saidina Ali sebut, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka kan, bukan zaman kalian. Inilah di antaranya. So kita kena dengar, baru kita faham. Semalam saya bercakap dengan anak remaja saya, anak bujang saya. Saya tanya dia macam mana masa Ramadan dia dan sebagainya kan. Dia cerita lah. Dia kata, yalah balik rumah pun dah buka puasa. Yalah dia balik lewat budak sekolah menengah kan. Balik pun dah maghrib. Balik dah maghrib. Jadi dia cerita lah gini. Penat dia, letih dia dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, jadi bila kita dapat dengar side dia kan, daripada kita dia cakap kamu kena ni, kena begini, kena sembahyang tarawih 20 rakaat, kena on time, kena begini. Kan, jadi dia mungkin akan susah untuk itu, tapi kita bertanya, kita banyakkan bertanya kepada anak. Maka ketika itu bila kita bagi kebebasan kepada dia, kebebasan yang masih lagi dalam pengetahuan kita, dan juga apabila kita kuncupkan dia punya sayap dia tu, kuncupnya tu pun dia sedar yang ayah dia sebenarnya kuncup tu sekali-sekala je. Tapi sebenarnya bagi dia kebebasan tu. Allahuakbar. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syed Kadir, Syed Abdul Kadir untuk menjelaskan ya tentang menarik tentang idea bercakap dengan anak, anak mendengar dan juga beri peluang dia bercakap itu Ustaz ya, pasal mungkin selama ini anak itu mendengar sahaja. Jadi mendengar sahaja maksudnya anak itu kena kuncup selalulah kan, dengar ikut standard ayah kan. Tetapi bila sudah diajar untuk dia bercakap ya dengan ayah, peluang untuk dia mengembangkan sayapnya kan. Jadi ayah boleh tengok okey yang itu kena kuncup sikit kan. Tapi kalau tidak diberi peluang dia bercakap, memanifestasikan apa yang dia faham tentang alam ini, tentang kehidupan, akhirnya tak terbuka-buka dia punya sayap tu kan. Jadi bila dia dah masa katakan dah 15 tahun ataupun 23 tahun dah kena keluar daripada rumah ya, dia nak buka sayap dia, sayapnya masih lagi tak cukup, ataupun kalau macam tadilah dia rebel kan, dia akan berdendam, dia akan rasa macam dia tak cukup yakin untuk masuk terbang sebebas-bebasnya dengan cara yang paling selamat dalam kehidupan. Kita ingin melihat satu lagi daripada surah Ali Imran ayat 37 hingga 38 sebagai panduan tambahan bagaimana seorang ayah ataupun seorang pakcik lah ya, seorang pakcik yang menjaga anak saudaranya, sebagai panduan kita bersama, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria. Kita dengarkan, kita baca dipimpin Ustaz Amir Rahman. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 37 dan 38 daripada surah yang ketiga surah Ali Imran. Maka dia Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan didikan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria, pemeliharaan Sayyidatina Maryam. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus untuk ibadah, dia mendapati ada makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, daripada mana engkau peroleh ini?" Dia Sayyidatina Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Hunalika da'a, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Ini adalah kisah seorang pakcik, ya, Nabi Zakaria kepada anak saudaranya Maryam, Ustaz, ya. Boleh Ustaz cerita sikit apa ibrah pelajaran untuk ayah seperti saya, ayah-ayah yang mendengar, untuk kita ambil pelajaran daripada dua ayat ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Kalau kita perhatikan ayat ini, memang sangat ada kaitan dengan ayat yang berkaitan dengan burung yang dibiarkan terbang bebas, tapi ada waktu yang menguncup dan sebagainya. Ayat ini kalau kita perhatikan, Nabi Zakaria yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga Sayyidatina Maryam, Nabi Zakaria membiarkan Sayyidatina Maryam untuk duduk di dalam mihrabnya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Sayyidatina Maryam. Maknanya tak adalah duduk tu, maknanya tak adalah kena tengok ajalah kan. Maknanya tak adalah Nabi Zakaria sentiasa 24 jam sentiasa perhatikan Sayyidatina Maryam. Buktinya adalah apabila Nabi Zakaria masuk, baru didapati adanya buah-buahan. Maksudnya ketika mana buah-buahan tu datang dan sebagainya, Nabi Zakaria tidak ada di situ. Nabi Zakaria bukan maknanya sentiasa dan nak perhatikan Sayyidatina Maryam tu. Ada kebebasan kepada anak muda ini. Dalam masa yang sama, Nabi Zakaria memerhatikan dan bertanya. Nabi Zakaria bertanya. Sekali lagi ni kita sebutkan tadi kan kena bertanya. Banyakkan bertanya. Berbual dengan bertanya supaya diberitahu oleh anak muda. Bukan terus menuduh. Nabi Zakaria tak terus tuduh. Nabi Zakaria, mana kau dapat burung? Mana kau dapat burung? Mana kau dapat buah-buahan ni? Bukan dengan cara marah. Yeah. Ataupun, kau curi. Kan? Lagi-lagi pula di dalam riwayatnya disebutkan tentang buah-buahan ini pula bukan pada musimnya kan. Musim yang berbeza. Okey. Jadi dekat sini yang perkataan yang digunakan oleh Nabi Zakaria bukan dalam ayat ini, tapi dalam ayat ini Nabi Zakaria gunakan perkataan anna laki hadha. Mana kau dapat ni? Lebih kurang begitulah. Mana dapat buah-buahan ni? Begitu. Dan Sayyidatina Maryam pun terus jawab dengan jelas, huwa min indillah. Buah-buahan ini adalah datangnya daripada Allah Ta'ala. Makanan ini datangnya daripada Allah. Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Maka ini salah satu daripada psikologi yang perlu kita ambil. Dan kita bila memerhatikan, nampak satu benda yang pelik pada anak muda, dan kita perlu tanya, kita perlu ambil tahu. Kadang-kadang memang benda tu pelik. Ada seorang ibu, dia tanya pada saya, dia kata anak dia darjah 1, suka bercakap sorang-sorang. Saya pun kata, saya mula-mula tak nak apa pula ni bercakap sorang-sorang ni, pasal dia orang terus ingat ni bercakap dengan jin lah apa semua kan. Dan kali saya cakap lah, puan, anak puan tu waktu bercakap sorang-sorang tu tengah buat apa aktiviti dia waktu tu kan. Dia kata tengah pegang handphone. Tengah pegang handphone. Lepas tu handphone tu dia buat apa? Tak tahulah, saya pun tak tahu. Cuba puan tengok. Mungkin dia tengah main game. Yalah kalau main game pun apa, saya bercakap je.
Kata puan, sekarang ni kalau main game, dia boleh bercakap dengan kawan dia. Oh boleh Ustaz. dia tak tahu. Nasib baiklah kita tahu juga pasal game tu kan. Maknanya, cuba dia bertanya dulu kan kepada si anak. Cakap dengan siapa tu? Baru kita tahu. Saya pun tahu tu pun sebab anak saya. Betul. Anak saya minta belikan apa tu? Headphone dengan mikrofon sekali apa semua kan. Rupanya dia main game dengan kawan-kawan dia kan. Tak apalah, anak saudara saya main dengan sepupu-sepupu dia semua kan. Main-main sama-sama dengan sepupu-sepupu, bersembang. Siap meeting sama-sama dia orang lagi kan. ya. Meeting online kan. Betul. Nak pergi sini, nak pergi sana apa semua. Sepupu-sepupu dah remaja semua kan. Jadi dengan cara bertanya. Walaupun benda tu mungkin pelik pada mata kita, tapi bila kita bertanya baru kita dapat jawapan. Dan ini zaman mereka kan. Zaman mereka. Ya. Yang ini dalam konteks ini tentulah Sayyidatina Maryam bukan sebab zaman tapi adalah karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik juga ayat ini diapit oleh dua doa. Sebelum daripada ayat ni doa ibu Sayyidatina Maryam, dan selepas daripada ayat ni, ayat yang kedua yang dibacakan oleh Ustaz Amir tadi adalah doa Nabi Zakaria. Dua-dua mendoakan untuk mendapat anak yang baik. Itu penting untuk kita semua. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syed Abdul Kadir pada hari ini untuk menjelaskan ayat daripada surah Ali Imran sebentar tadi, ya, tentang tanya, dan tanya pun elok-elok Ustaz ya, pasal kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada bahasanya kita pun tak tahu apa yang berlaku pada anak, dan kalau pertanyaan itu dalam bentuk sindir, dalam bentuk marah-marah ataupun menuduh, maka kesannya khawatir jawapannya pun dia akan twist juga kan, untuk pastikan dia selamat daripada pertanyaan ayah ataupun ibu yang akan mencederakan emosinya. Tetapi kalau ditanya elok-elok, malah itulah komunikasi penting dalam hubungan ayah bersama anak, ya, dalam satu rumah tangga, agar bila anakku ingin bebas, dia bebas tetapi masih lagi dengan panduan yang sudah pun diujarkan, sudah dikomunikasikan dalam hubungan interaksi bersama ayah dan ibu. Jadi kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat memimpin, bagi ayah-ayah yang bersama pada hari ini, kita dapat memimpin anak kita memang akan bebas, ya, akan pergi juga luar daripada rumah, tetapi kita tahu bahawa ayah masih lagi boleh mengambil pelajaran daripada surah Al-Mulk dan juga surah Ali Imran sebentar tadi, tanya, ya, komunikasi. Kerana komunikasi berkesan ini dengan cara yang baik, ia akan menyiapkan anak ini bebas dengan disiplin yang betul, sehingga kan ia menjadi anak soleh-solehah untuk kita bersama ke syurga nanti insya-Allah. Di akhir ini kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu taala, dan kita bersama dengan Ustaz Syed, ya, untuk membacakan, memimpin doa untuk kita ayah-ayah tetap teguh, rajin berkomunikasi walaupun sekali-sekala, tetapi komunikasi itu adalah berkesan untuk memastikan anak ini bebas dan dapat menjadi anak yang soleh-solehah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, ya, dan juga kepada Ustaz Amir Rahman bersama sebagai qari kita, untuk sama-sama kita melihat panduan daripada Al-Quran untuk kita memimpin, ya, sebagai ayah, untuk berkomunikasi, bertanya, memantau anak bukan pada setiap masa, tetapi pada tempat-tempat sela masa yang tertentu untuk memastikan ia boleh bebas, tapi bebas dengan panduan yang jelas agar anak ini terus terbang sambil mengepakkan sayapnya, menguncupkan sayap pada masa yang tertentu. Dan inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat, dalam kempen tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh menyumbang idea bagaimana kita ingin lebarkan lagi kesedaran daripada perbincangan majlis ayah ini ke sekolah, contohnya untuk cikgu-cikgu, untuk warden-warden yang mungkin ada yang menggunakan kaedah kuncup banyak sangat contohnya, ataupun menggunakan kaedah kembang terlampau banyak sehingga kan tidak memantau sembahyang subuh, sembahyang maghrib anak-anak. Jadi kesedaran program kita pada hari ini ingin kita lebarkan, bukan sekadar terhenti
hanya pada hujung episod pada hari ini sahaja. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri akan datang dalam Majlis Ayah. Terus kita ingin membongkar panduan daripada Al-Quran untuk ayah menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga.